Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai tajuk vektor ya. Baik, kita mulakan dengan takrifan bagi vektor dan juga skala dekat sini ya. So, vektor tu apa? Vektor tu adalah suatu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Magnitude tu apa? Magnitude tu adalah jarak ya. Ini adalah sama ada panjang ataupun kita boleh katakan sebagai jarak. Ini adalah magnitude dan satu lagi adalah dia mempunyai arah, dia ada direction. Ini adalah vektor, sementara yang skala pula dia hanya mempunyai magnitude sahaja. Contohnya adalah panjang, suhu, jisim dan sebagainya. So, cuba kita lihat dekat sini vektor. Contoh vektor adalah sesaran, hak laju, pecutan dan juga daya. So, ini adalah beberapa contoh ya yang merupakan suatu vektor dan ini adalah beberapa contoh yang merupakan suatu skala. Boleh? Okey, now kita lihat kepada perwakilan vektor. So, vektor ini boleh diwakilkan dengan suatu garis yang beranak panah. Okey, ini satu. Dan yang kedua, dan dia juga mempunyai titik awal dan titik terminal. Cuba kita lihat dekat sini. Kita ada dua point kat sini. Ada point A, ada point B. So, cuba lihat. Dia dari A ke B ke ataupun B ke A. So, sekarang ini, kalau dia daripada A ke B, maksud dia arah anak panahnya akan from A to B. Tapi kalau kita nak buat B ke A, maka arah anak panahnya adalah bertentangan. Dia akan jadi macam ni lah. Macam ni lah. Ini kalau B ke A. So, kena hati-hati dekat situ. So, sekarang ni, jika A ke B, maka titik awalnya adalah A. Yeah? Where it begins. Yang B pula, dia berakhir dekat situ, kita sebut dia titik terminal. Boleh? So, sekarang ini, yang ini juga boleh ditulis sebagai vektor AB. Maksud dia, kita boleh buat AB kat sini untuk perwakilan dia. So, kita fahamlah AB ni adalah vektor daripada A ke B. Ya? A ke B dengan B ke A lain ya. So, kena hati-hati kat situ. Ataupun kita boleh buat satu lagi perwakilan mudah. Katakan kita nak denote dia sebagai U, katakan. U sama dengan AB. So, macam ni. Ini pun boleh. Ya, ini adalah perwakilan ya. Okey. Dekat sini bagi arah yang bertentangan ada tandaan negatif pada vektor tersebut. Baik, kita akan ambil contoh ini ya. Ini adalah AB kan? Baik. Tengok contoh dekat sini. Ini AB yang tadi tu, AB yang tadi tu. So sekarang ni jika arah dia bertentangan macam ni, BA, maka ada tandaan negatif dekat situ. Ini dia. Nampak? So, BA sama dengan negatif AB. Boleh? So, senang saja asalkan kalau kita nampak direction dia bertentangan dengan vektor yang diberi, maka kita letakkan tandaan negatif dekat situ. Boleh? Okey, kita mungkin boleh tengok contoh kemudian. Yang seterusnya kita lihat bentuk komponen bagi vektor. Maksud dia macam mana kita menulis suatu vektor tersebut. Dia ada dua cara untuk menulis ya. Yang pertamanya adalah dalam bentuk tata tanda komponen ya. Komponen ya. Ini dalam bentuk tata tanda komponen. Saya tulis kat sini. Ini satu. Yang kedua nanti kita boleh tulis dalam bentuk IJ. Ingat tak? Ya, IJ atau IJK ini disebut perwakilan piawai. Ini satu adalah komponen, yang kedua adalah dalam bentuk perwakilan piawai. Ya, so ini dia. So jadi dalam bentuk komponen adalah in the bracket form. Contohnya yang ini ya, bracket form 1 2 ataupun negatif 2 negatif 4. Ini adalah kita sebut dalam bentuk perwakilan komponen ya, dalam bentuk komponen. So kalau kita ambil ini contohnya yang ini ya, ini setara lah dengan kalau kita nak buat I tambah 2J.
Okey? So ini cara menulis ya, cara menulis. Contohnya jika soalan diberi dalam bentuk piawai, maka jawapan akhir kita mesti kita nyatakan dalam bentuk piawai juga. Kalau soalan dibagi dalam bentuk komponen, maka jawapan akhir kita boleh nyatakan dalam bentuk komponen. Boleh? Alright. So, ia berkait rapat dengan rumus bagi magnitude. Okey, ini kita bincang kemudian. Magnitude itu adalah panjang ataupun jarak. So, maknanya bila kita bincang mengenai magnitude ataupun panjang ataupun jarak, kita akan menggunakan rumus bagi jarak. Itu kita bincang kejap lagi. Baik, ini kita lihat bagaimana kita nak dapatkan vektor dari dua titik. Ini. Dua titik ini. Ya, okay. Let's say we are given point A dan we are given point B. Point A tu kita nak ambil mudah lah. Daripada asalan katakan 00 dan juga 34. Ya. So, kalau kita nak ingat semula, apa itu A? A adalah titik awal, B adalah titik terminal. Right. Cara paling mudah untuk kita mendapatkan vektor dari dua titik adalah semudah ini sahaja. Katakan kita nak gunakan bentuk komponen in bracket form. So vektor AB ini AB yang paling mudah adalah B tolak A. Faham? Vektor AB, saya ulang semula, vektor AB kalau nak dapatkan dia punya vektor dia adalah B tolak A. Nampak tak kat sini? Nampak tak kat sini? Yang ini bracket form, ini adalah B, ini adalah A. Ya, ini kalau vektor AB. Kalau vektor BA, dia terbaliklah. Kalau vektor BA, dia akan 00 tolak 34. Boleh? So, ini adalah cara macam mana kita nak dapatkan vektor if we are given 2 points. Ya, ini satu contoh. Contoh lain. Ini dia contoh lain. Katakan vektor CD, katakan. Vektor CD, C ke D. Ya, C ke D, maksud dia nak dapatkan vektor dia adalah D tolak C. So, 6 tolak 3, 6 tolak 2. Nampak? So, jadi kita akan kita boleh bermula dari sini. Ya, 6, 3, 2. So, 6 tolak 3, 6 tolak 2. Faham? So, sebab itu kita dapat 3, 4 sebagai jawapan dia. Yang ini pun dapat 3, 4. Okey? Right. Ini adalah cara untuk mendapatkan vektor dia. So, jadi okey, ini yang saya sebut tadi ya. Komponen bagi vektor juga boleh ditulis dalam bentuk IJ yang kita sebut perwakilan piawai. Ini ya. Okey, now kita pergi kepada magnitude. Right. Magnitude tu adalah panjang bagi suatu vektor. Jadi tandaan dia apa? Tandaan dia kita tulis tandaan bagi magnitude sebagai yang garis macam ni, ya. Yang nampak macam modulus ini ya. Ini adalah perwakilan bagi magnitude, perwakilan bagi panjang, ya. Ini ataupun setengah-setengah buku dia tulis sebagai yang ini. Nampak tak? Yang ada dua line macam ni, kiri kanan ni. So yang ini pun mewakili magnitude. Okey, ini pun mewakili magnitude. Yang ini sama ya. So ini hanya perwakilan sahaja. Baik. Bila kita sebut magnitude ataupun panjang ataupun jarak, seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan melibatkan rumus bagi jarak. So ini kalau kita lihat, ini adalah cara kita nak mendapatkan magnitude. Ataupun jika kita familiar, ini adalah rumus bagi apa ni? Ini adalah rumus bagi jarak. Rumus bagi jarak jika kita diberi dua titik. Yang ni. Nampak? Nampak tak yang ni? X2 tolak X1 kuasa 2 tolak Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, sebelum ini sekejap, saya dah sebut yang ini kan? Yang ni, bila saya terangkan tentang bentuk komponen bagi suatu vektor, saya tulis kat sini, ia berkait rapat dengan rumus bagi magnitude. Okey, so jadi, jom kita tengok.
contoh untuk menerangkan yang tadi tu. Ingat rumus ini ya. So, let's say kita ambil contoh yang sama. Besarkan sikit. Contoh yang sama macam ni. Kita ada point A, ada point B. Ini vektor AB, arah ke sana ya. Arah ke sana, arah dari A ke B. Maka, cuba kita lihat vektor AB. Ini kita dah belajar tadi. Vektor AB, macam mana kita nak dapatkan vektor AB? AB kena B tolak A. So, ini tolak ini. So, maksud dia 3 tolak 0, 4 tolak 0. Sebab itu kita dapat 3, 4. Nampak? Jadi, magnitude dia, ataupun panjang dia, ataupun jarak dia adalah, nampak tak? Mudah macam ni je. As long as we get the vector AB, maka dengan mudah kita dapat jarak dia. Iaitu 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, ada square root. Kira sikit, kita akan dapat 5. Boleh? So, yang ini samalah sebenarnya. Yang atas ni, yang kotak ini, samalah. Okey? Okey. Boleh nak? Okey, contoh yang ini. Contoh yang sama juga. Kalau kita nak dapatkan vektor CD, ini kita dah tahu dah. Vektor CD, so D tolak C. So, D tolak C. Macam ni. So, 6 tolak 3. 6 tolak 2. Sebab itu kita dapat 3, 4. Samalah kat sini. Hampir samalah kan. So, jadi nak dapatkan magnitude dia, kita hanya guna sahaja vektor CD yang kita dapat tadi tu. 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Kita tambahkan dia. So, square root. Kira sikit. Kita dapat jawapan dia 5. Nampak? Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada bahagian seterusnya. Kita pertimbangkan rajah berikut. Hampir sama saja kat sini. Kita lihat kita ada point A, iaitu titik awal. Kita ada point B, titik terminal. So, sekarang ni vektornya adalah dari A ke B. So, kita tulis sebagai AB, vektor AB ya. So, sekarang ni, kalau, ini adalah vektor ya. Ini vektor macam mana kita nak dapatkan vektor AB tu, iaitu 3, 4. Ini kita dah bincangkan tadi. Now, kalau kita nak tahu sudut yang dicakupi oleh vektor ini pada paksi X, maka ini adalah rumus dia. Ya, ini adalah rumus dia. Boleh? Dan kalau kita kira sikit, rumus dia melibatkan Y per X. So, mana Y? So, kalau kita lihat vektor ini, kita baru je dapat vektor AB tadi kan? And of course, this part, ini adalah komponen X, ini adalah Y. Jadi kita masukkan sahaja ke dalam rumus di mana Y ini adalah 4, X ini adalah 3 dan kita buat sedikit pengiraan, kita akan dapat theta. Boleh? So, itu sahaja jika kita hendak mencari sudut. Okey ya? So, sampai sini saya rasa okey lagi. Dan saya rasa tak susah dekat sini. Now, kita pergi kepada gandaan. Ya, gandaan skala bagi vektor. So, jadi gandaan skala ini biasanya kita akan diberi suatu nombor. Ya, suatu nombor, katakan K, katakan ini sebagai notation KV. V itu apa? V itu adalah vektor lah ya. Ini, V ni adalah vektor, sama juga KAB, vektor bagi AB. So, jadi K ini adalah suatu nombor nyata kecuali kosong. Kalau kosong, apa berlaku? Kalau kosong, dia tak ada panjang lah. Ya? Okay. Kalau, dan K boleh bernilai positif ataupun negatif. So, ingat, kalau dia negatif, maka dia mempunyai arah yang bertentangan. Ya, sebab dia negatif ya. Dan K ini mempengaruhi panjang ataupun magnitude bagi suatu vektor. Contoh, ini dia. Kalau ini adalah V, vektor kita. Kalau dia punya K dia adalah negatif 1, maka kita akan dapat negatif V. Nampak tak arah dia bertentangan? Arah dia bertentangan. So, kalau kita ada V, kalau 2V, maksud dia kita akan dapat satu vektor yang lebih panjang, 2 kali ganda daripada vektor asal. Boleh? Okey, ini yang saya masukkan tadi tu. Jika K itu kosong, ya. Kalau K itu kosong, dia bermaksud panjang vektor adalah sifar dan dia tidak mempunyai direction.
Boleh ya? So ini kalau K kosong lah. Okey, kalau okey, ini contoh. Katakan kita diberi satu vektor U, katakan U. Katakan U tu adalah 2, 5, ataupun kalau dalam bentuk yang piawai tadi tu kita dapat macam ni lah ya, dapat U sama dengan 2I tambah 5J. Sama je. Ini bentuk dalam bracket notation, itu komponen, ini dalam bentuk piawai. So jadi dekat sini kalau ada 10U, maka kita darabkan sahaja 10 tu kepada komponen X dan juga komponen Y. Ya, komponen I dan juga komponen J. Darabkan sahaja ke dalam. Di mana ini 2, ini 5, kita dapat 20 dan juga 50. Boleh? Okey. Itu adalah yang tadi tu. Okey, ini adalah hasil tambah vektor ya. So sebenarnya bila kita nak membincangkan tentang hasil tambah vektor, dia tak jauh, dia terkait dengan beza antara dua vektor ya. So sambil saya terangkan ini, saya juga akan turut menerangkan beza antara dua vektor. Beza tu apa? So kalau tambah U tambah V. So kalau beza antara dua vektor adalah U tolak V. So macam itulah. Sebab kita ada satu subchapter kat sini, beza antara dua vektor. So sambil-sambil saya terangkan, kita akan saya akan terangkan sekali lah kot ya. Baik, untuk hasil tambah dua vektor, so kita akan tulis yang inilah ya, seperti biasalah yang saya sebutkan tadi. Jadi cuba kita perhatikan rajah yang ini. Kita ada dua rajah, satu adalah segitiga, satu lagi adalah ini adalah parallelogram. Okey, so cuba kita ambil perhatian kepada garis vektor yang garis color biru tu. Okey, so we are given vektor U dan juga vektor V. Okey, jadi vektor ini, nampak ni yang menghubungkan ini adalah vektor U tambah V. Baik, bila kita nak declarekan yang ini, yang U tambah V ni, kita tanya dulu, mana titik awal, mana titik akhir. So jadi dekat sini, contoh dekat sini, ini adalah titik awal. Kena tahu yang mana satukah titik awal, yang mana satukah titik terminal. So ini adalah titik awal. Setuju? Ini adalah titik terminal. Okey. Jadi vektor ni dia mesti menghubungkan dari titik awal kepada titik terminal. Boleh? So, maknanya untuk mendapatkan vektor color biru ini, maka dia mesti bergerak from here, pergi sini dan juga pergi sini. Kita akan tambah dia. So, oleh sebab arah dia sama, maka kita boleh tulis U tambah V. Itulah yang kita dapat dekat sini. Nampak? Boleh? Right. So sekarang ni, kalau katakan dari titik awal dia bergerak ke kanan, vektor U, dia bergerak ke atas, vektor V, lepas tu dia patah balik ke titik awal. Apa nilai vektor dia? Nilai vektor dia akan jadi apa? Kalau dia patah balik lah. Kalau dia patah balik ke titik awal. So maksud dia ke sini dan patah balik. So kalau itu cerita dia akan jadi apa? Dia akan jadi ini U tambah V tambah berapa? Tambah, kena tolak lah. Sebab ini kan arah belah sana. Kalau kita nak patah balik ke arah sini, dia akan tolak yang ini. Betul? So maksud dia akan tolak ini U tambah V. Nampak? Nampak tak? Saya dah bincangkan secara tak langsung beza antara dua vektor. So kalau kita teruskan untuk kira ini, kita akan dapat U tambah V tolak U tolak V, which is kita akan dapat 0. Nampak? Kita akan dapat vektor sifar. Boleh? Alright. Ini kalau kita patah balik ya. So kalau kita tak patah balik, biasanya untuk dapatkan ini, kita biasanya start dengan titik awal sampai ke titik terminal sahaja. Dan kita dah boleh tahu apakah vektor tersebut. Okey, contohnya ini ya. Yang ini kita lihat
Ini kita boleh juga tulis dalam bentuk yang macam ni, di mana yang vektor color biru ini sebenarnya adalah hasil gabungan, hasil tambah di antara vektor U dengan vektor V. Ataupun kalau kita nak lihat, kejap saya padam katakan kalau kita nak lihat yang ini vektor U, ini pun sebenarnya vektor U juga belah sini. Ini vektor V macam ni, maka ini pun vektor, ini U, ini pun vektor U juga. Dia sama. So, kalau kita nak melihat dalam satu angle, katakan di sini, ini adalah titik awal, katakan A. Ini adalah titik terminal, katakan T. So, maksud dia, untuk dapatkan vektor yang color biru ini, kita akan bergerak macam ni dan juga macam ni, betul? So, jadi kita akan buat U tambah, ini bukan V. Ini adalah V. So, jadi U tambah V. Dan arah pun sama, maka tidak ada tandaan negatif kat situ. Boleh? Tapi kalau kita nak ikut belah atas pun boleh juga. So, start dengan titik awal, kita akan bergerak ke atas, macam ni. Lepas tu ke kanan. Nampak? So, jadi kita ada V tambah U. Sama juga. So, jadi ini bolehlah kita. So, it depends pada kita nak melihat macam mana. Nak melihat sebelah sini ke ataupun sebelah sini ke pun boleh. So, jadi vektor ini adalah vektor U tambah V juga. Boleh? Now, kalau kita ada vektor ini katakan. Okey, kita ada mana? Kita ada A, vektor A. Kita ada vektor B. Kita ada vektor C. Macam ni. Okey, kita lihat ini dulu. Vektor ini, okey, mana titik awal? Ini adalah titik awal. Ini titik awal, ini adalah titik terminal. Ini adalah titik terminal, katakan T. So, nak dapatkan vektor ini, kita akan bermula dari titik awal, akan bergerak ke sebelah sini. Lepas tu dia akan pergi sini, berakhir ke situ. Jadi, kita kena tambahlah A tambah B. Dan cuba lihat arah anak panah pun sama kan. So, sebab itulah kita dapat A tambah B dekat situ. Clear? Boleh? Right. Itu satu. Jika, saya pandang kejap. Jika kita nak dapatkan vektor ini pula, yang ini, kita tanya dulu, mana titik awal? Ini titik awal. Ini titik terminal. Ini adalah terminal. Okey. Perjalanan ni macam mana? Perjalanan adalah, kita akan pergi ke sini. 1, pergi ke sini, 2, sampai ke sini semula. 3. Nampak? So, A tambah B tambah C. Kenapa kita tambah? Sebab arah dia sama. Kan? Sama arah dengan perjalanan kita. Maka kita tambahlah A tambah B tambah C. Sebab itulah kita dapat yang ini. Boleh? Alright. So, yang ini apa? Vektor sifar ni apa? Vektor sifar ni kalau kita buat percubaan untuk patah balik. Kita patah balik. Contohnya macam ni lah. Kita nak dapatkan, untuk contoh ni katakan, ini. Katakan, dia sebenarnya daripada sini sebenarnya. Okey, saya kena padam yang ni kejap. Dia sebenarnya datang daripada sini. Untuk lebih jelas kita gunakan yang ini So, kita tak nak tengok yang ini. So, jadi kita lihat yang ini. So, kalau kita ada sini, kita katakan ini adalah titik awal. Ini adalah titik akhir. Titik akhir. Yang macam ni. Ataupun ini kosong. Ini kosong jika sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Okey. Baik, kita pakai inilah. Alright. Yang ini tadi, kita dah kira tadi kan. So, katakan ini titik awal. Sorry ini kita guna ini. Ini kita guna titik awal dekat sini. Titik akhir kat sini. Titik terminal kat sini. Okey. So, apa yang berlaku adalah, kalau kita rotate kan, kita start daripada titik awal, kita akhir dengan titik awal. Apa yang berlaku? So, jadi, kita akan pusing macam ni kan. Ini, sini, sini, dan sini.
So, apa yang berlaku adalah kita dah tahu this part, vektor D ni apa sebenarnya? Yang ini adalah vektor ABC. ABC ni arah ke sana. Ini adalah ABC. Kalau dia arah ke bawah, dia akan negatif. Betul? Dia akan negatif semualah. Negatif semua ni. So, jadi kalau kita nak rotatekan daripada sini sampai sini, sampai sini, so kita akan dapat A tambah B tambah C. Lepas tu yang ini, nampak tak? Ini ke atas adalah ABC, ini ke bawah adalah negatif ABC. Ni, macam ni. Right? Sebab itulah kita akan dapat vektor kosong. So, ini adalah vektor sifar, ya. So, maknanya kalaulah suatu point tersebut kita bergerak, lepas tu kita patah balik kepada point itu, kebiasaannya kita akan memperolehi vektor sifar. Boleh? So, inilah satu contoh, dan ini adalah beza dua vektor, sama juga macam tadi, ya. Sama juga macam tadi, di mana wujudnya arah yang bertentangan. Contohnya macam ni, kita lihat kat sini. Kalau kita nak dapatkan vektor yang color biru ini, of course dekat sini adalah titik awal dia. Lepas tu ini adalah titik terminal dia. Setuju? So, macam mana kita akan bergerak? So, kita start dari titik awal. Kita akan pergi macam ni. Kita akan pergi macam ni. Okay? So, now kita lihat. Untuk yang ini, arah yang diberi asal adalah V. Kalau kita arah yang bertentangan dengan V ni, maka kita akan dapat tolak V. Nampak? Ini V, kalau arah dia bertentangan adalah tolak V. Yang ini pula, arah dia sama kan? Maka tambah U. Sebab itulah kita dapat U tolak V. Nampak tak yang ni? Ni? Itu cara kita dapat, ya. Yang ini pun sama juga konsep dia. Kita lihat, ini negatif V, maka yang ini pun adalah negatif V. Ini U, maka ini pun kita boleh tulis U juga. So, sekarang ni untuk dapatkan garis color biru ini, kita tengoklah kita nak pakai yang ini, yang belah sini ke, ataupun nak pakai belah sini. So, katakan kita nak pakai yang belah sini, ya. Ini adalah titik awal. Ini adalah titik terminal. So, katakan saya nak pakai ini. Start di sini, bergerak macam ni, dan dia berakhir dekat sini. Macam ni. So, jadi, U, macam ni, tolak V. Nampak? Sebab arah dia sama dengan arah yang kita nak gerak kan. Ini pun memang arah ke sini. Ini kita pun memang mengarah ke sini. Maka sama kita ambil je lah. So, sebab itu kita ada U tolak V. Boleh? Alright. Itu adalah beza dia. Dan kita lihat satu contoh kat sini. Ini apa ni? Ini kalau kita nak dapatkan vektor ni, AB. So, kita lihat A ni adalah titik awal, B ni adalah titik terminal. Maka cara kita bergerak adalah daripada titik awal, bergerak ke sini, 1, dan bergerak ke sana, 1. Ya, 2. Nampak tak? Arah kat sini adalah sama dengan arah pergerakan kita. Nampak? So, tak ada masalah. OB memang tetap akan OB. Positif OB lah. Tapi dekat sini, yang ini bertentangan. Sebab yang diberi adalah OA. Tapi kita nak bergerak AO. Nampak? So, jadi kalau nak dapatkan AB kat sini, asalnya kita buat macam ni. Asal dia nak dapatkan AB, kena AO tambah OB. Betul? Ini arah kita, ya. AO tambah OB. Ini arah kita. Tapi daripada soalan ada vektor yang negatif. Sebab arah dia tak sama dengan arah kita. Jadi yang mana tak sama tu? Yang tak sama tu adalah yang ini. Ya. So jadi sebab itulah kita kena buat tandaan negatif. So kena buat negatif OA tambah OB. Sebab itulah akhirnya kita akan dapat OB tolak OA. Boleh? So dia bergantung kepada arah.
Kalau arah tu bertentangan, maka ada negatif. Boleh? Okey. Now, kita pergi pada satu contoh kat sini. Kita lihat, contoh ni mudah saja. Kalau kita dah belajar banyak benda, soalan macam ni akan jadi sangat mudah. Right. Dapatkan vektor AB. Oh, ini soalan ni boleh direct saja. Ya. Dapatkan vektor AB jika diberi dua titik macam ni. Ya. A negatif 2, 3 dan B 4, 6. Sebenarnya ini mudah saja ya kalau kita menggunakan konsep yang kita dah tahu sebelum ini, iaitu kita lihat dia dalam bentuk komponen, maka dia jadi mudah. Sebabnya apa? Sebabnya kita boleh buat macam ni. Vektor AB ini kan dua titik kan? So vektor AB kita boleh tulis, vektor AB ni kalau kita diberi dua titik adalah vektor B tolak A, betul? So kita boleh buat vektor B, mana B? Ini B kan? Iaitu 4, 6 tolak ni negatif 2, 3 macam ni. Jadi kita boleh terus buat 4 tambah tolak 2 tambah 6, kita dapat sini 6. Lepas tu dekat sini 6 tolak 3 dapat 3. Settle. Settle dapat jawapan tau. 6, 3 terus saja. So betul tak? Okey, ini dia. Kita dapat jawapan terus je. Lagi mudah. Nampak? So, ini adalah kalau kita nak melihat dia dalam bentuk koordinat yang ada diagram macam ni. Okey. So, katakan dekat sini, ini paksi, ya, paksi X dan paksi Y. So, kalau kita lihat dekat sini, kalau kita plot elok-elok dia punya koordinat, kita akan dapati A dekat sini, B dekat sini. Okey. Dan ini adalah kosong, asalan kosong-kosong kat sini adalah kosong ataupun kosong, kosong. So, jadi kalau kita nak gunakan yang pergerakan untuk vektor tadi tu, kita nak dapatkan vektor AB, maksud dia kita kena buat AO tambah OB. Nampak tak? Kalau kita nak dapatkan vektor ni, vektor AB ni sebenarnya adalah AO tambah OB. OB. Macam tu. So, jadi, kalau kita nak dapatkan vektor AO, sama je konsep dia. Ya? Nak dapatkan vektor AO, okey, kalau saya besarkan sikit ini, AB sama dengan AO tambah OB. Baik. Kalau kita nak direct punya pengiraan, cuba tengok. Vektor AO, macam mana kita nak dapatkan vektor AO? AO O tolak A, betul tak? O tolak A sebenarnya. Sini tolak sini. So, maksud dia, kosong tolak negatif 2, kita dapat 2. Kosong tolak 3, kita dapat negatif 3. Macam tu. Nampak? Lepas tu, OB macam mana? OB. So, kalau OB, maksud dia B tolak O. So, 4 tolak kosong, 4. Lepas tu 6 tolak kosong 6. Macam ni. Okey, cuba tengok kita dapat apa. Sama juga jawapan dia. Kita akan dapat 2 tambah 4, 6. Lepas tu negatif 3 tambah 6 dapat 3. You see? Kita dapat jawapan yang sama. So, ada pelbagai cara lah untuk kita dapatkan jawapan sebenarnya. So, cara yang macam ni pun boleh juga. Ini saya dah terangkan cara yang paling mudah adalah macam ni. Ataupun kalau nak buat sikit-sikit, ini pun boleh juga. Ya? Cara ni pun boleh juga. Ataupun nak guna cara ini, boleh juga. Ya? AB sama dengan AO tambah OB. So, jadi ini sama dengan negatif OA tambah OB. Dan susun semula, kita dapat OB tolak OA. Lepas tu, kita kena carilah. Cari apakah vektor bagi ini, vektor bagi ini. Dan kita susun satu-satu dan kita akan dapat jawapan sama je dengan dua cara yang kita nak buat tadi. Okey. So, ini sebagai tambahan, kalaulah kita nak dapatkan sudut. Sama je, kita dah dapat tadi, ini adalah 6 dan juga 3 kan. So, 6 ni apa? 6 ni adalah komponen bagi X, ini adalah komponen bagi Y. So, macam tu. So, kalau kita nak dapatkan sudut, jadi kita pakai rumus tu saja. Rumus yang kita belajar tadi tu, iaitu apa? Ni sama dengan Y per X. Kita masuk je nilai. Y tu apa? Y tu adalah 3.
X tu apa? X tu adalah 6. Masukkan saja, kita akan kalkulator, kita akan terus dapat jawapan 26.57. Boleh? Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita untuk kali ini. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.